Okey, Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Okey, bertemu kita kembali dalam Romzi Rais Channel Okey, sahabat-sahabat, seperti mana yang korang tahu, video hari ni sambungan daripada video yang dah lepas cara macam mana kita nak tukar brake master pump untuk Proton Persona. Jadi sahabat-sahabat, untuk Proton Persona ni, itu hari aku lupa nak kasih tahu korang. Kalau misal kata korang beli brake master pump ni dekat kedai spare part ataupun masa kau order, tak kisahlah dekat mana pun. Jadi korang pastikan yang korang punya kereta auto ke manual Jadi kalau misal kata korang punya kereta auto, korang cakap auto. Kalau manual, korang cakap manual. Sebab kalau manual, dia ada satu nozzle keluar daripada brake master pump ni dekat dia punya tank atas ni. Dia ada satu nozzle keluar. Nozzle ni dia sambung pergi dekat korang punya clutch pump. Kalau untuk manual dia ada satu clutch pump dekat sini. Dia ada satu clutch pump dekat sini. Jadi ni auto. Jadi auto tak ada. Jadi bukan kata korang tak boleh guna kalau yang untuk manual punya. Boleh je guna kalau emergency. Tapi untuk nozzle tu korang kena carilah rubber cap untuk tutup lubang tu. Okey sahabat-sahabat. Okey, pada siapa yang baru singgah di channel aku ni, korang nak tengok cara macam mana aku buka pasang brake master pump ni, aku dah sertakan link video dekat description bawah. Korang boleh tekan link tu untuk tengok video tu. Okey, jadi sahabat-sahabat jangan lupa support sahabat-sahabat Support, jangan lupa tekan button subscribe tu supaya semangat lagi untuk aku buat video-video yang lagi banyak lah. Okey, video untuk kali ni aku nak tunjukkan dengan korang cara macam mana kita nak bleeding minyak brake ni selepas kita tukar dia punya brake master pump, ataupun cara macam mana kita nak tukar minyak brake. Walaupun kita tak tukar brake master pump ni, tapi cara macam mana kita nak tukar dia punya brake fluid ataupun minyak brake untuk sesuatu kenderaan. Kalau misal kata dah sampai masa mileage setiap recommendation 40,000 km setiap 40,000 km minyak brake ni kita nak kena gantilah. Kebiasaannya macam tu lah. Jadi untuk first step, korang kena tengok juga minyak brake. Minyak brake, pemilihan minyak brake tu pun penting juga. Jangan main belasah masuk je. Biasanya dekat atas cap ni, dia ada tulis kalau untuk dot 3 dia ada tulis dot 3 only. Kalau untuk dot 4 saja dia ada tulis dot 4 saja. Kalau dia tulis dekat situ dot 3 or dot 4, korang boleh guna dot 3 or dot 4. Dua-dua minyak brake tu boleh guna. Dia ada banyak jenis minyak brake Ada dot 3, dot 4, dot 5, dot 5.5, dot macam-macam dot lah. Jadi bila masa kita perlu buat bleeding brake ni? Kebiasaannya kalau kita buat bleeding brake ni, masa kita tukar barang lah. Tukar barang untuk sesuatu sistem brake tu. Mungkin ada kebocoran. Bila korang dah buka dia punya hose ataupun yang menyebabkan minyak brake tu keluar daripada dia punya sistem brake, korang kena buat bleeding untuk buang balik udara yang masuk ke dalam ruang-ruang sistem brake tu. Jadi sebenarnya kita kena faham lah, bukan kita kena tunggu setiap kali kita tukar barang, tukar part-part yang berkenaan dengan brake tu baru kita nak kena buat bleeding. Kita kena ingat, bila dah sampai masa, kita kena tukar minyak brake tu. Biasa recommend dalam 40,000 km, korang kena tukar minyak brake tu. Jadi korang kena ingat minyak brake ni dia ada titik didih kering, titik didih basah. Titik didih kering tu kebiasaannya untuk minyak brake yang baru. Kalau misalnya kata korang beli minyak brake yang baru tu, kebiasaannya dia ada dalam 200 darjah Celsius, 250, 300 darjah Celsius, dia punya titik kering dia tu. Titik didih kering. Jadi titik didih basah ni, bila minyak tu dah lama digunakan, jadi dia punya titik didih tu dia akan berkurun, dia akan turun daripada 200 darjah Celsius. Ini contoh daripada 200 darjah Celsius dia boleh turun sampai 180, 150, 100, dia boleh sampai 80 darjah Celsius, 60, dia makin menurun.
Jadi bila makin lama dia tak tahan kepanasan haba lah. Dia tak tahan panas lah. Jadi bila makin lama minyak brake tu dia jadi tak tahan panas. Jadi korang kena ingat setiap kali korang tekan brake pad ni dia akan bergeser dengan brake disc ni. Dia akan bergeser dengan brake disc ni. Jadi bila dia bergeser dengan brake disc ni, dia akan menghasilkan haba kepanasan. Jadi haba kepanasan tu dia akan pindahkan kepada brake caliper ni. Brake caliper ni pula dia akan pindahkan kepada korang punya minyak brake dekat dalam sistem brake ni. Bila panas tu, haba kepanasan tu masuk dalam minyak brake. Brake ni satu komponen yang paling panas dekat sistem dalam sesebuah kenderaan lah. Bukan cakap enjin. Enjin tak panas lagi. Brake kebiasaannya dia paling panas. Jadi dia akan menghasilkan gelombang-gelombang udara dekat dalam line brake tu, dalam sistem brake tu. Jadi bila gelombang-gelombang udara tu dah ada dekat dalam sistem brake korang, jadi korang punya hidrolik tu dia jadi menurun. Prestasi hidrolik kau dia akan jadi menurun. Jadi dia tak dapat bagi komitmen, tak dapat bagi 100% pada korang punya cengkaman brake sebab dah ada angin, dah ada udara dalam sistem. Jadi korang kena buat bleeding, tak payah tunggu korang tukar barang baru korang nak buat bleeding. Bila dah sampai masa, ataupun tengoklah macam mana keadaan. Minyak brake pun tak mahal mana kan. Cuma kalau korang nak tunggu 40,000 setiap 40,000 km, korang tunggu 40,000 km. Kalau misal kata korang tak nak tunggu 40,000 km, sebab minyak brake, pemilihan minyak brake tu memainkan peranan. Kalau korang pakai minyak brake yang biasa-biasa, yang murah-murah, korang kena buat bleeding selalulah. Setiap 10,000 km ke, 20,000 km ke, kita tak tahu dia punya minyak brake tu, dia punya prestasi dia macam mana, kita tak tahu. Kalau korang nak cari minyak brake, korang cari minyak brake yang original. Tak kisahlah Pro 2 punya ada, Proton ada, dan macam-macam jenis kenderaan lagi, jenama kenderaan yang korang boleh guna untuk pakai jenama minyak brake tu. Kalau korang tak nak cari macam jenama-jenama lain macam Bosch, macam jenama-jenama yang lain lah. Dalam minyak brake ni, sebab dia ada banyak sangat jenama dia dalam pasaran. Kita tak tahu dia punya prestasi dia, takat didih dia, tahan panas dia macam mana, kita tak tahu. Jadi kita cari minyak brake yang original sahaja. Okey sahabat-sahabat Okey sahabat-sahabat harap korang faham lah. Okey, untuk korang buat bleeding ni, korang kena standby. Kalau untuk Persona Komering saiz 8, saiz 11 dengan saiz 10. Dan hose lah. Hose ni untuk kita bleeding. Kalau tak ada hose pun boleh juga. Kalau ada hose lagi cantik lah. Dia tak adalah berkecah. Tak adalah berselerak minyak brake tu. Jadi misal kata korang tukar dia punya brake master pump ni, tak perlulah kalau korang nak bleeding sampai 4 tayar sekali. Korang bleeding dekat sini pun boleh juga buang angin. Tapi kalau korang nak prestasi lagi bagus, lagi cantik, korang kena bleeding semua sekali. 4 tayar. 2 kaliper belakang, 2 kaliper depan dengan dia punya brake master pump ni. Brake master pump ni dia gunakan 10 Untuk sebelah depan dia gunakan saiz 8, untuk sebelah belakang dia gunakan saiz 11. Dan untuk hose ni korang boleh dapat dekat kedai spare part ada jual, ataupun ada hose wiper yang lama yang tak pakai tu, macam hose wiper ni yang lama yang tak pakai, yang korang ada simpan, korang boleh gunakan untuk bleeding. Kalau misal kata dekat kedai spare part tak ada, korang boleh cari dekat kedai aquarium. Kedai aquarium pun ada jual kat hose yang macam ni. Jadi kalau paling bagus, paling baik, bila korang dah tukar brake master pump ni, korang bleeding lah 4-4. Tukar minyak brake sekali. Sebab apa? Sebab sekarang ni korang letak minyak brake baru dekat sini. Dekat dalam sistem, dia masih minyak brake lama Jadi bila korang pakai kereta ni, lepas korang guna, korang brake, minyak ni dia akan kotor balik. Sebab minyak-minyak lain dekat dalam tu, dalam dia punya pipe tu, dia akan masuk balik dekat dalam korang punya brake master pump ni. Jadi minyak ni dia akan jadi kotor balik. Okey sahabat-sahabat, basic untuk korang buat bleeding brake ni, korang kena pakai 2 orang lah, lagi bagus lah. Jadi seorang dia akan duduk dalam, dia akan tekan macam ni, dia akan pump. Orang luar cakap pump, korang pump, 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 pump sampai ke lantai.
Bila orang luar cakap tahan, korang tahan. Tahan. Lepas tu orang luar dia akan buka nipple ataupun valve yang berkaitan dengan break, bleeding. Okey, lepas tu orang luar cakap pam, korang pam. Orang luar cakap tahan, korang tahan. Dan seterusnya lah, tengok sampai orang luar cakap okey, cun. Okey lah, boleh stop lah. Kalau misalnya kata angin bubble tu dah tak ada, okey lah tu, stop dah tu. Jadi kalau untuk bleeding seorang tu bukan kata tak boleh, boleh. Tapi nanti untuk bleeding seorang tu nanti InsyaAllah lah, aku kalau ada kesempatan lepas-lepas ni, aku akan tunjukkan dengan korang ada 4-5 cara macam mana kita nak buat bleeding break kalau kita seorang. Tapi untuk ni basic kita ambil 2 orang lah. Lagi bagus 2 orang. Okey, untuk first step kita masukkan minyak brake. Jadi minyak brake ni korang standby lah. Standby dalam 2-3 botol ke. Bila korang nak tukar yang baru punya, mungkin dia pakai banyak lah. Mungkin 2-3 botol lah. Tengok saiz lah. Saiz kalau kecil-kecil yang macam ni, botol minyak brake macam ni, kita pakai dalam 3 botol macam tu, standby. Okey, pasal kita ada buat tukar brake master pump ni, first kita bleeding dululah. Bleeding dulu kat depan ni. Bleeding sikit cukup. Jadi dia ada pressure lah. Tapi kalau brake master pump ni, kalau korang sebelum pasang, korang boleh pancing dekat luar sebenarnya. Meletak dulu minyak brake, pancing dulu kat luar. Tekan-tekan dia sampai dia dah masuk semua ruang dalam piston ni. Jadi korang boleh pasang lah. Macam ni, aku tak pancing. Aku buat dekat ni lah. Bila dah pasang ni, baru kita pump lah. Kalau dia buat kat luar pun cantik juga. Jadi korang buka yang ni, satu skru ni, size 10 ni dengan yang ni. Bila aku cakap pump, orang dalam dia akan pump. Bila aku cakap tahan, orang dalam dia akan tahan. Bila dia tahan, aku akan buka. Buka sikit, dia akan keluar. Kita tutup. Dan seterusnya lah, antara dua ni. Okey, dan untuk bleeding ni, aku akan bleeding dekat depan ni dulu. Lepas tu aku akan bleeding silang. Jadi aku akan ambil line yang paling jauh lah. Belakang sebelah kiri biasanya. Belakang sebelah kiri. Lepas tu depan sebelah kanan. Lepas tu belakang sebelah kanan. Baru depan sebelah kiri. Biasa aku buat macam tu lah. Kalau boleh masa kita buat bleeding pump tu, kita start engine bagi performance engine tu, brake tu dia sampai ke bawah. Dia ringan lah sikit. Tahan. Pump. Tahan. Pump. Okey, minyak baru dah keluar. Dia dah nampak bersih sikit. Tahan. Tengok minyak tu. Dia dah keluar dah minyak baru. Dia punya bubble-bubble pun dah tak ada. Jadi okey lah tu. Jadi kita buat sebelah depan, sebelah kanan pula. Kita cabut. Depan kita pakai saiz 8 ni, saiz 8. Belakang saiz 11. Sambil-sambil buat bleeding tu, korang ngintai-ngintai lah brake master pump tu. Kalau brake fluid dia kurang, top up. Kalau boleh korang jangan bagi kering lah. Kalau kering nanti angin pula masuk nanti. Okey, pump. Okey, ni depan sebelah kanan Jadi kita pump dulu, keluarkan minyak-minyak lama yang ada kat dalam tu dulu. Lepas tu baru kita start bleeding. Keluarkan dulu minyak-minyak yang lama tu sampai dia keluar agak-agak color kuning. Minyak baru dah keluar. Jadi baru kita start bleeding. Okey Pak, tahan. Pump. Tahan.
Faham? Tahan. Okey, dia punya minyak tu dah nampak bertukar color Yang mula-mula tadi dia color coklat, color kuning gelap lah. Lepas tu dia dah keluar jernih dah. Jadi dia punya sistem tu depan belakang tu dia dah dapat cantik lah, minyak brake masuk baru lah. Jadi kita buat belakang sebelah kanan, lepas tu depan sebelah kiri pula. Tanggalkan dia punya cap, nipple dia punya cap. Okey, macam biasa kita keluarkan minyak-minyak lama dulu sebelum kita bleeding. Nampak angin dia keluar Bubble-bubble tu. Nampak tu? Ada angin dalam. Ada angin dalam tu, nampak? Faham? Tahan. Faham? Okey, macam biasa sahabat-sahabat, sampai dia dah bertukar color, maknanya minyak baru tu dah masuk lah. Jadi kita agak-agak kalau misalnya kata dia punya bubble tu dah tak ada, dah tak nampak bubble dia. Kalau korang tak ada hose yang transparent macam ni, korang boleh tengok dekat sini pun boleh nampak. Tahan. Okey, last call depan kiri. Faham? Dia keluar color macam air kencing First dia keluar color macam air kencing. Dia dah keluar color kuning cantik tu, maknanya minyak baru dah masuk lah. Jadi bila minyak baru tu dah masuk, bolehlah start bleeding. Pump tahan sampai hilang bubble. Okey sahabat-sahabat, ada beza dia punya minyak brake ni. Ni minyak brake yang lama. Ini pun yang lama juga, tapi aku buat dua round lah. Aku buat 2 round. Ini yang first round, depan kiri, belakang kanan, depan kiri. Lepas tu dah habis 1 round, tadi aku buat 1 round sekali jalan je lah. Yang 1 round tu aku buat lebih kurang je. Jadi yang keluar untuk second round ni, dia punya minyak tu dia dah jadi cantik lah. Dia jadi bersih minyak dia. Minyak ni kalau nak katakan owner punya nama minyak brake ni tak adalah kotor sangat. Jadi macam aku kasih tahu dengan korang tadi, minyak brake ni dia ada takat didih kering dia, takat didih basah dia. Untuk minyak brake yang baru, dia punya takat didih dia tinggi Untuk minyak brake yang lama, bila kita dah pakai lama, jadi dia punya takat didih tu dia akan menurun. Jadi dia jadi minyak brake tu tak tahan panas lah. Jadi tak payahlah kita tunggu sampai kita punya brake ada problem, sampai kita nak tukar barang, baru kita nak tukar minyak brake, nak tunggu minyak brake kita bocor baru kita nak buat. Jadi cara yang terbaik, sampai masa tukar minyak brake tu. Tukar minyak brake tu, minyak brake pun tak mahal, kan? Jadi kita buat bleeding balik 4-4, buang angin. Angin mesti ada dekat dalamnya. Sebab kepanasan yang dekat yang transfer daripada brake pad, brake disc, brake caliper masuk dekat dalam minyak brake. Minyak brake tu dia akan jadi mendidih. Bila dia mendidih, dia akan menghasilkan gelombang-gelombang udara dekat dalam sistem. Jadi dia akan memberi kesan lah pada kita punya prestasi brake. Jadi kemungkinan besar dia punya brake rasa macam spongy, tak sedap. Okey sahabat-sahabat, jadi korang check balik yang mana
tempat-tempat yang korang bleeding tadi ada kena air, ada yang kena minyak brake, korang kasih siram dengan air supaya tak ada benda yang kena hakis dengan minyak brake ni. Minyak brake ni kan panas kan. Jadi sahabat-sahabat, setakat ni saja perkongsian aku untuk hari ni. Pastikan semua nipple skru yang korang buka, korang pastikan ketatkan balik, sebab ni brake bukannya benda yang main-main. Jadi yang mana nipple tadi yang korang dah buka, yang korang dah buat bleeding tadi, korang ketatkan balik, double check. Okey sahabat-sahabat, kalau korang rasa video aku ni bermanfaat, korang bolehlah subscribe, like, comment and share. And jangan lupa tekan button subscribe tu, tekan button loceng tu supaya korang tak terlepas untuk video-video yang akan datang. Okey sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.